Assalamualaikum dan selamat petang kepada Prof Mas dan juga rakan-rakan sekelas. Hari ini saya Atika Maisara binti Ismail dan juga rakan saya Esfelindra Elana Joharin akan membentangkan tentang sejarah juvenal dekat Amerika Syarikat. Sistem keadilan juvenil di Amerika Syarikat telah berkembang daripada amalan hukuman yang keras kepada satu sistem yang memberi tumpuan utama kepada pemulihan dan perlindungan. Dulu hukuman yang dikenakan kepada pesalah-pesalah juvana itu sangatlah keras sebab diorang dilayan seperti orang dewasa. Seiring berjalannya waktu, sistem juvana pun telah berubah daripada hukuman yang keras kepada pemulihan dan juga perlindungan. Okey, kita tengok yang pertama iaitu juvana, sistem sejarah juvana pada zaman pertengahan. Dahulu kanak-kanak dipandang sebagai harta milik ibu bapa mereka, yang bermaksud dorang tiada tanggungjawab ataupun hak sebagai individu lah. Lepas tu pada masa ini juga tiada perbezaan dalam layanan antara pesalah dewasa dan juga kanak-kanak. Akibatnya hukuman yang dikenakan adalah sama. Sistem undang-undang masa ini juga menganggap pesalah menganggap sistem perundangan pada masa ini adalah berasaskan hukuman, bukan kepada tumpuan untuk melindungi ataupun memperbaiki kanak-kanak masa itu. Komuniti juga menganggap kesalahan yang dorang buat tu sebagai salah laku moral ataupun isu kegagalan rohani, bukan daripada isu sosial. Okay, next. Seterusnya, pengaruh undang-undang Inggeris. Undang-undang Inggeris masa ini telah memperkenalkan salah satu konsep, iaitu mens rea, yang bermaksud niat bersalah ataupun mindanya bersalah, which means seseorang itu hanya dianggap bersalah kalau mereka faham bahawa perkara yang mereka buat itu salah. Itulah kenapa kanak-kanak di bawah umur 7 tahun dianggap tidak mempunyai niat jenayah, sebab dorang tak tahu benda yang dorang buat itu salah ataupun betul. Bagi kanak-kanak 7 hingga 14 tahun, tahap kematangan dorang, tanggung jawab dorang adalah dinilai berdasarkan tahap kematangan dorang. Kalau dorang tahu benda itu salah, maka dorang akan dipertanggungjawabkan. Idea inilah yang kemudiannya mempengaruhi pandangan awal terhadap Amerika Syarikat terhadap tanggung jawab pesalah juvana. Next. Seterusnya, era kolonial pada tahun 1600 dan juga 1700. Undang-undang pada masa ini banyak mengikut tradisi English, dan juga pada masa ini keluarga dan gereja merupakan salah satu institusi penting yang dianggap akan bertanggung jawab mendidik untuk mengawal disiplin dan juga nilai-nilai moral. Jadi kebanyakan masalah juvana pada masa itu dianggap sebagai masalah moral dan ketidaktaatan. Kanak-kanak pada masa itu juga boleh dihukum sekiranya dorang melanggar peraturan agama ataupun tidak taat kepada ibu bapa. Selain itu, pada masa ini juga kerajaan membenarkan campur tangan dalam pengabaian ataupun kesalahan juvana. Okey, seterusnya doktrin parens patriae. Doktrin parens patriae ini bermaksud ibu bapa negara ataupun negara bertindak sebagai penjaga bagi mereka yang tidak mampu menjaga diri sendiri. Ataupun kata lain, individu sebagai penjaga kepada kanak-kanak yang diabaikan dan juga didera, which means kerajaan boleh masuk campur untuk melindungi dan juga menjaga mereka. Doktrin ini juga telah menjadi asas kepada tindakan kerajaan mengambil peranan sebagai ibu bapa apabila keluarga sebenar mereka tidak mampu menjaga ataupun melindungi mereka. So, kerajaan akan mengambil langkah untuk melindungi budak-budak itulah. Contohnya, dorang akan dihantar ke keluarga angkat ataupun dihantar ke rumah perlindungan.
Kemudian pada tahun 1800 telah berlakunya perubahan terhadap belia, yaitu proses perindustrian dan perkembangan bandar menyebabkan peningkatan kesalahan juvenil. Ini karena pada 1800 kilang banyak dibina dan bandar menjadi sesak. So banyak keluarga telah berpindah ke bandar untuk mencari kerja. So bila dorang sudah sibuk bekerja dekat kilang, dorang tiada masa untuk kawal anak-anak dorang. So anak-anak dorang akan berkeliaran di tepi jalan, akan mulai melakukan isu sosial, yaitu mungkin mencuri, pecah masuk rumah dan sebagainya perkara yang negatif. Seterusnya pada masa ini juga masyarakat mulai melihat kanak-kanak sebagai satu golongan yang masih boleh dididik dan boleh diperbaiki, bukan semula jadi lahir sebagai jenayah. Perkara ini telah membawa kepada penubuhan beberapa institusi yang berfokus kepada pemulihan. Salah satu institusi yang diperkenalkan pada masa itu adalah House of Refuge. Rumah pertama dibuka adalah pada tahun 1825 di Bandaraya New York, diikuti dengan Boston dan juga Philadelphia. So kebanyakan kanak-kanak yang dibawa ke rumah ini merupakan kanak-kanak yang berasal daripada keluarga yang miskin ataupun yang berhijrah. So bukan yang betul-betul pesalah jenayah, sebab dorang menganggap keluarga yang miskin dan juga berpindah ini lebih memerlukan bimbingan. Tujuan penubuhan rumah ini adalah untuk mendidik mereka melalui ajaran moral, agama dan juga memberi latihan kerja agar mereka boleh kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Seterusnya saya serahkan kepada SK Lindra. Oke, terima kasih kepada Atika. Oke, seterusnya saya akan teruskan kepada Sekolah Pembaharuan, yaitu pertengahan 1800. Oke, pada pertengahan 1800, Sekolah Pembaharuan dia diwujudkan sebagai alternatif kepada penjara dan rumah perlindungan. Fokus utamanya adalah memberikan latihan dan juga dalam bidang perindustrian dan pertanian kepada remaja institusi remaja. Oke, institusi ini dia mengutamakan disiplin yang dibentuk melalui kerja dan juga pendidikan. Tetapi walau bagaimanapun keadaan di sekolah-sekolah ini, keadaan di sekolah ini seringkali keras karena ia masih dipengaruhi oleh model hukuman awal. So tujuan utama penubuhan Sekolah Pembaharuan adalah untuk memisahkan pesalah jubana daripada pesalah dewasa. Namun ia turut menerima kritikan berhubungan isu penyalahgunaan dan pengabaian terhadap remaja. Next. Oke, seterusnya seperti yang kita lihat di depan, yaitu gerakan menyelamatkan kanak-kanak pada akhir tahun 1800. Oke, gerakan ini dia dipimpin oleh golongan reformis kelas pertengahan yang melihat kesalahan jubana sebagai masalah sosial. Seperti yang kita lihat, gerakan menyelamatkan anak-anak ini mereka menyokong pendekatan pemulihan dan perlindungan berbanding hukuman. Gerakan ini juga dia memberi pengaruh kepada penubuhan mahkamah jubana yang berasingan. Oke, di dalam gerakan ini mereka menekankan reformis moral dan tanggung jawab masyarakat terhadap anak-anak. Berbagai organisasi dan institusi seperti sekolah, pembaikan dan juga agensi kebajikan kanak-kanak ditubuhkan untuk membimbing tingkah laku golongan muda pada waktu itu. So, mereka percaya bahwa kemiskinan, pengabaian dan juga persekitaran yang buruk bukan sahaja sifat teruk boleh menyumbang kepada kesalahan jubana. Next. So, seterusnya ialah kewujudan mahkamah jubana pada tahun 1899. Oke, undang-undang pertama mengenai kesalahan jubana diperkenalkan pada 1 Julai 1899 di Cook County, Illinois. Undang-undang tersebut
tersebut dinamakan akta untuk perawatan dan kanak-kanak yang bergantung diabaikan dan jubana yang melakukan kesalahan, yang dimana mewujudkan mahkamah jubana yang pertama. Oke, undang-undang ini dia menetapkan had umur bidang kuasa yaitu 16 tahun, yang kemudian dinaikkan kepada 17 tahun untuk lelaki dan juga 18 tahun untuk perempuan. Next. Oke, seterusnya ialah perkembangan awal pada 1900, yang dimana jubana dia mulai tersebar di seluruh Amerika Syarikat. Oke, pada tahun 1912, Jabatan Kanak-kanak Amerika Syarikat dia ditubuhkan untuk memantau dan menyiasat mahkamah jubana serta institusi yang berkaitan bagi kes penyalahgunaan atau salah urus di pelopori atau Gelalatro. Namun pengkritik kemudiannya berujar bahwa ia menafikan proses keadilan kepada golongan jubana. Oke, proses yang dijalankan dia lebih santai dengan memberi keutamaan kepada kebajikan kanak-kanak berbanding hak undang-undang mereka. Dan pada tahun 1905, Mahkamah Agung Pennsylvania mengesahkan bahwa negara mempunyai hak bertindak sebagai ibu bapa kepada golongan jubana. Oke, seterusnya golongan reformis pada tahun ini juga dia berusaha mencari keseimbangan antara penjagaan dan juga keadilan. Yang seterusnya ialah pembaharuan modern, yaitu pertengahan dan hingga akhir 1900. Oke, kes-kes Mahkamah Agung Amerika Syarikat dia memberi hak proses keadilan kepada golongan jubana. Sistem keadilan jubana dia beralih kepada prinsip keadilan dan juga tanggung jawab. Fokusnya adalah untuk mencari keseimbangan antara pemulihan dan juga tanggung jawab dia. Next. Oke. Seterusnya ialah keadilan jubana kontemporari tahun 2000 hingga hari ini, hingga tahun inilah. Oke. Penekanan diberikan kepada pencegahan dan juga program berasaskan community. Pendekatan keadilan restoratif menggalakkan tanggung jawab dan pemulihan. Perdebatan berterusan mengenai rawatan pesalah jubana yang serius sama ada sebagai orang dewasa. Sistem keadilan pada keadilan jubana kontemporari ini dia berbeza antara negeri tetapi tetap memberi tumpuan kepada pemulihan pesalah jubana itu. Oke, pengintegrasian teknologi dan pendidikan dalam proses pemulihan dia semakin diperluaskanlah dalam era ini. Jadi sokongan kesehatan mental diberikan penekanan yang lebih tinggi pada tahun ini dari tahun 2000-an sampai tahun ini. Oke. Konklusinya ataupun kesimpulannya, sistem keadilan jubana di Amerika menunjukkan perubahan pandangan masyarakat terhadap golongan muda, tanggung jawab pemulihan, dan hukuman kepada perlindungan. Sistem ini terus berkembang mencari keseimbangan antara keadilan, belas kasihan, dan reformasi keras kepada untuk generasi akan datang. Oke, fokusnya dia beralih daripada hukuman keras kepada pendidikan, pencegahan, dan program berasaskan community. Kini sistem keadilan jubana ini dia menekankan accountability sambil mengakui potensi perubahan dan pertumbuhan setiap remaja. So, pendekatan ini dia lebih berperikemanusiaan dan dia lebih progresif untuk membina masyarakat yang lebih selamat dan adil. Sekian, terima kasih, itu saja dari kumpulan kami. Oke, ada siapa-siapa yang ada soalan? Oke, kalau tidak kami tanya. Soalan pertama,